Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi Sabtu 26 Ramadan 45 bersama dengan 6 hari bulan 4 24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca insya-Allah 149, 50, 151. 3 ayat ya. Kemudian kita akan masuk ayat berikutnya, akan masuk dalam peperangan. Cerita perang Uhud tak habis lagi ni. Allahu Akbar. Cerita perang Uhud ni dia akan berakhir pada ayat 180. Mana 60 ayat. Daripada ayat 121 dulu sampai ayat 16, 18 sampai 80. Itu dia panggil kisah Ghazwat Uhud dan perkara-perkara yang berkait dengan dia. Perkara yang berkait dengan dia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala larang taat kepada orang kafir. Jadi kalau kita ikut kerana kafir, punah kita. Pada tu orang kafir ni dia bijak. Dia boleh menyamar ikut budaya orang Islam asalkan keuntungan kepada dia. Toke ke, ahli-ahli mencari undi ke, bijak. Dia boleh berlaku. Nak suruh pakai tuduh, hak perempuan. Nak suruh pakai sokok. Ini hak Melayu ni. Tapi ayat kita ni hak Arab ni. Arab punya cerita. Maka Allah SWT peringatkan mu jangan taat pada orang kafir, jangan ikut kerana dia, sebab mereka akan rusakkan kamu. Dan Allah Ta'ala peringatkan waliyu maulakum, yang jaga kamu, yang jaga kita, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita orang beriman ikut Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lagi taat kepada puak-puak kafir. Kemudian perancangan jahat puak kafir memang nak membinasakan orang Islam, nak merusakkan Islam. Maka Allah beri satu kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat dia ni, dia panggil menakutkan orang kafir. Kita akan baca hadis nanti, Nabi sebut nusirtu birru'. Allah Ta'ala bantu aku dengan perasaan gerung yang dicampakkan ke dalam hati orang kafir. Dia rasa takut pada orang beriman, cemas, tidak bermaya nak lawan. Maka itu di antara punca, salah satu daripada sebab kemenangan orang Islam. Kita kadang-kadang kita menang bukan kerana kita kuat, kita menang kerana Allah bantu. Letak situ akidah kita, kefahaman kita. Kita menang kerana apa? Kerana Allah bantu, bukan kerana kita bijak, bukan kerana kita kuat. Tapi kalau kita rasa kita kuat, kita bijak, strategi kita jadi, formula kita hebat, Allah Ta'ala akan biarkan orang ini tidak diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, yang menyebab dia terkontang-kanting, kata orang, terumbang-ambing, tak tahu nak pergi mana, sebab tidak mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita orang beriman, kembalilah kepada beberapa manhaj
yang telah disebut dalam beberapa ayat yang kita baca dalam suratul Amran ni, dikatakan antaranya sabar, syukur, takwa, dan banyak istighfar, mempunyai perancangan dan strategi dalam peperangan. Itu semua ayat yang menunjukkan kepada betapa pentingnya dalam kehidupan kita ini bergantung, bertawakal, iltija ila Allah azza wa jalla wa li'timadi ala Allah. Itu yang patutnya ada dalam hati kita biiznillahi azza wa jalla. Baik para jemaah sekalian, kita mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 129. A'udzu billahi minasy rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Tengok terjemahan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala peringatkan, dia panggil munasabatul ayah, munasabah ayat ini. Annahu lamma amarallahu ta'ala bi ta'atihi, Allah Ta'ala perintahkan supaya kita taat kepada Allah. Sebab bila muta'at Allah al-mujibati lin-nasri wal-ajri, orang yang taat kepada Allah Ta'ala ni, dia akan dapat 2 ataupun 1/2 ataupun 2/2. Apa dia? An-nasr, pertolongan Allah. Kita akan menang, kita akan dapat mengalahkan kafir. Ataupun al-ajri, dapat pahala. Tak menang tapi boleh pahala. Kerana itulah kata di para pejuang Islam, imman nasru wa imman syahadah. Sama ada kita menang ataupun mati syahid. Dua-dua tu menang. Cuma orang ni menang atas dunia, kita akan dapat harta ghanimah, kita akan dapat tawan negeri dia. Ataupun kemenangan akhirat, dia panggil mati syahid. Allahu Akbar. Jadi tak ada istilah rugi. Bagi orang Islam tak ada istilah rugi. Karena itulah pejuang-pejuang Islam, bagi mereka mati tak takut. Hak tak mati pula rugi. Kita hak penakut ni, jangan pergi mati. Lepas tu dia tak pergi tu mati juga. Kan rugi tu. Mati tanpa perjuangan rugi. Orang mati dalam perjuangan, alhamdulillah, nikmat besar. Lebih-lebih lagi mati syahid fi sabilillah, orang ini sangat besar. Yughfaru lisyahid, dalam hadis Nabi kita SAW bagi tahu, diampunkan orang yang mati syahid ni di awal titisan darah. Allahu Akbar. Jadi pasal itulah kita masuklah dalam medan perjuangan dalam dakwah kita ni, supaya kita tidak rugi. Masa kita ada, kita gunakan untuk dakwah, untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Kita kata kita besar, kita punya kelebihan. Baik.
Maknanya orang Allah Ta'ala suruh taat sebab apabila taat kita dapat pertolongan atau dapat pahala. Wa khatama bi mahabbatihi lil muhsinin. Tengok dalam ayat lepas, ayat 148 Allah kata apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala sayang, suka kepada muhsinin, orang yang buat baik. Jadi orang yang buat kebajikan bermula dengan iman. Imanlah paling tinggi darjat. Kemudian buat kebaikan lagi, Tuhan sayang. Mari ayat ini, ayat 149, hazara, amaran keras, peringatan. Jangan sekali-kali kamu taat ikut kerana, ikut era orang Kelantan kata, puak-puak kafir yang menyebabkan kamu akan ditinggal oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu tidak akan lagi mendapat rahmat daripada Allah. Boleh jadi dia menang, boleh jadi. Sebab itulah kita kata orang kafir pun menang juga. Kan dalam siri lepas kita dah bincang al-harbu sijal, peperangan itu silih berganti. Ada kala kita menang, ada kala kita tewas. Tetapi yang Allah Ta'ala nak beri pertolongan di sini iaitu pertolongan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya orang kafir menang bukan sebab pertolongan Allah. Allah Ta'ala beri dia menang. Jangan kata Tuhan reda, bukan reda, tapi diberi kemenangan untuk menguji orang beriman yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Jadi dalam ayat munasabah ayat ini juga, ayat ini masih lagi kita ingat dalam pengajaran daripada peperangan Uhud. Jadi maka Allah suruh kita ikut Ribiyun, Nabi salah dan para pengikutnya yang setia, tak lari, tak goyah, tak koyak daripada perjuangan. Dan Allah Ta'ala bagi amaran di sini, jangan ikut puak kafir. Kafir ni Yahudi, Nasara, satu lagi munafiqin. Munafiqin ni kafir. Munafik tu dia kafir, cuma dia selindung, dia tak zahirkan dia tu kafir. Itu berjauh tu yang payah nak kira. Dia panggil payah nak kira ni. Sebab apa? Sebab dia sembunyikan kekufuran dia. Kita gamak dia Islam. Kadang-kadang mari duduk belakang Nabi solat, serba dia besar. Tengok dalam cerita Arab tu. Ni bulan Ramadan ni banyak ni cerita-cerita Arab keluar ni. Abu Jahal pakai serba juga. Tapi itu dia panggil budaya masyarakat pada tu orang pakai. Mana munafik ni mari. Orang tak kenal pun dia munafik. Semaya belakang Nabi sallallahu. Lepas Nabi solat, dia duduk hentam Nabi belakang. Ini yang jadi masalah sekarang ni. Sekarang ni pun dalam dunia umat Islam hari ni pun ramai juga munafiqun yang duduk condemn Islam. Dia sendiri dia mengaku Islam tapi dia duduk hentam Islam, condemn Islam. Tak ada benda Islam ni molek belaka, tak ada. Jadi hati-hati kita dengan kumpulan-kumpulan ini. Maka dalam ayat ini tengok tafsir ayat. Ihzaru ya ibadallahil mu'minin, wahai orang beriman, amaran, peringatan, jangan sekali-kali kamu taat pada arahan orang kafir yang menyuruh kamu buat tu buat ni, jangan. Kalau dia suruh buat benda baik-baik, buat jalan raya, kau tak ada masalah tu. Yang ada kaitan dengan agama, yang ada kaitan dengan maksiat, itu tak boleh. Jadi jangan buat dia bijak berlakon. Fa inna ta'atahum, kalau kamu taat pada puak kafir ni, kemuncak hak dia nak puak kafir ni, dia nak benar kalau boleh nak murtadkan orang Islam ni. Hak Islam dah supaya lari. Tak mampu nak murtadkan, jauhkan Islam daripada budaya muslimin. Ini berjaya. Murtad payah. Tapi menjauhkan orang daripada kehidupan sebagai seorang Muslim, Islam manhaju hayah, kita nak kata tak berjaya, sukar, sebab depan mata kita nampak kejayaannya besar. Ana duk perhati tengok, hak zahir lah, yang batin Allah Ta'ala ya tawallas sarair. Kita ambil yang zahir je.
Berapa ramai anak-anak orang Islam yang dia tahu solat tu wajib, dia tak sembahyang. Ada ke tak ada? Ada. Berapa peratus kita tak mahu angka peratus, kerana ini mengaibkan kita umat Islam, memalukan kita sendiri. Dalam bab pergaulan bebas, bercampur gaul habis, laki-laki perempuan, tak tahu batasan di mana, tak tahu. Ni dalam majlis-majlis keagamaan kita panggil. Majlis keagamaan, campur laki-laki perempuan juga. Bebas sana sini. Majlis tadabbur Quran, majlis pengaji Quran, tapi ada gaul. Pembaca-baca Quran wanita pula, tak mudah juga. Kita tengok dalam pakaian anak-anak orang Islam. Yang laki-laki tak apalah, kita kata budaya dia dah jadi budaya barat. Nah, terpaksa kena pakai baju comel-comel, koci hendak sini, panah ke panah lah dah, kerak bui, tali. Pada kita orang Melayu ni main apa tali-tali tu panah. Orang putih tak apa, negara dia sejuk. Pakai juga, dia panggil kunci. Orang Kelantan kata koci hendak. Nak terjemah ke apa koci hendak ni? Aja tulis-tulis teh. Koci hendak ni apa dia? Bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Budaya. Pakar tu gak Allah berasa. Koci hendak lagi, kok lagi, pada panah pak kita ni. Apa tak apa. Yang pentingnya tutup aurat. Hak perempuan masalah. Muslimat kita, wanita kita tu. Di manakah tutup aurat? Berapa peratus? Ustaz-ustaz pun kadang-kadang terlepas pandang. Isteri dia sekali akak ke pakai lengan apa setongnya tak pakai. Anak-anak perempuan juga hadis wala haraj dengan seluar ketaknya, dengan baju tak tahu nak kata apa dah. Berjaya tak berjaya? Jaya puak kafir nak menghilangkan budaya umat Islam. Pasal itulah kita kata zaman kita hari ni dia panggil nak menormalisasikan istilah-istilah. Istilah kafir, istilah munafik, istilah apa dia panggil istilah ni? Istilah benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala cuba nak dinormalisasikan jadi tak haram. Riba jadi bunga, interest, rasuah jadi apa dia, duit kopi, mengumpat jadi membawang, apa lagi. Zina jadi budaya gejala sosial. Ini semua ni, karena itulah kita kata al-alfaz asy-syar'iyyah la tughayyar. Lafaz-lafaz syar'i yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi SAW, jangan tukar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang menghadapi budaya zina, gejala, ada gejala sosial, gejala zina. Bawa orang terkejut. Zina, pergaulan bebas, campur anak sana sini. Ini main budaya sosial, tak tahu apa sosial. Akhir kali jadi kalih gitu. Tapi bagi anak serius dalam masalah aurat memang sukar. Sukar kita nak cerita sebab orang tak ambil peduli sangat. Tak ambil berat. Tidak menjadi satu kesalahan. Tidak menjadi satu jenayah dari sudut budayanya, walaupun orang itu tak tutup aurat di luar rumah. Allahu Akbar. Tak ada lah. Baiklah, maknanya kita kata Allah Ta'ala sebut kalau muta'ah kafir dia suruh murtad, tapi nak murtad tu besar. Tapi kalau kafir nak pesongkan budaya masyarakat Islam, saya kata berjaya. Ini kita tak boleh nak nafi, tak boleh nak sembunyi lagi. Kata orang nak susuk kepalanya macam mana, sebab memang depan mata kita nampak budaya songsang, budaya pincang dalam masyarakat. Sebab sudah ramai yang tidak patuh syariah dalam kehidupan. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
Janganlah kamu taatkan mereka, bahkan taatlah kepada Allah pelindung kamu dan dialah sebaik-baik penolong. Allah Ta'ala perintah di sini, mu jangan taat kepada kafir, taat kepada Allah. Minta maaf lah, sukar kita nak tafsir ayat. Jangan taat pada non-Muslim, taat pada kafir direct, gitu senang. Non-Muslim ni kalau kita berbicara berdepan, saudara-saudara non-Muslim, tak apa, tapi tokellah kita, tuan-tuan dan puan-puan yang kafir ni, tak, penceramah taulu macam tu, tak jaga apa ni kedudukan, jangan main lah gitu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala peringat, balillahu maulakum, janganlah kamu taatkan mereka, puak kafir, bahkan taatlah kepada Allah pelindung kamu dan dialah sebaik-baik penolong. Sebaik-baik penolong Allah Azza wa Jalla. Munasabatul ayah. Tengok, dia tafsir kita ni menarik, dia ada munasabah, susunnya ayat tu comel supaya kita fikir. Ini pentingnya ilmu tafsir dan sekaligus tadabbur. Mana kita mikir pada ayat. Kenapa Tuhan susun macam ni ayat? Annahu munasabah. Lamma kana taqdir fil ayati sabiqah, dalam ayat 149, fala tuti'uhum, mu jangan taat kepada kafir, innahum laisu salihin, dia tak layak untuk ditaati dalam perkara-perkara keagamaan, dalam perkara budaya, daripada kehidupan ini. Selama kamu orang beriman, mu tak boleh taat kepada orang kafir. Habis kita sekarang ni budaya bercampur ni, dia bos kita di tempat kerja, kita boleh taat dalam bab kerja buat kita. Kita kerja di kilang, kena dengar buah dia. Lama lepas dengar ceramah ni, bos kata, Mamat, pergi angkat itu barang, tak boleh taat pada orang kafir. Padan. Nah, siapa dia ajar mu? Abu Anas. Sudah. 3 art pula kita kena. Dipanggil 3 art sekarang ni. Ada bawah akta hasutan. Bukan lagu. Tahu. Dalam bab kerja buat, dalam bab apa ni dia panggil manajemen, dalam bab dah kita kerja dengan dia, kena dengar. Dalam bab agama. Dalam bab agama, dalam bab kebudayaan kita, dalam bab kehidupan Muslim, tak nak pakai. Kena faham molek lah ayat tu. Setiap tempat tu dia ada ayat dia, kan? Ada. Pasal tu lah kata orang likulli maqamin maqal. Setiap perkataan sesuai di tempat ni, tempat ni. Ini kita kena kira. Maknanya larangan taat di sini dalam perkara agama, dalam perkara budaya dan juga kehidupan, ataupun dalam bab kerja buat, mu kerja dengan dia, taatlah dia. Jangan pula pergi baca ayat Quran ni. Ni ada juga ni. Ada juga apa ni, setengah orang ni dia terlalu literalis sangat. Tapi tajuk lain ni biarlah semula. Dia baca dalam kitab fiqh, orang perempuan ni boleh mengandung 4 tahun. 4 tahun. Keluar baby piau tutup gigi dah. 4 tahun mo. Jadi bila Tok Lupa ni pergi ke apa ni hospital, isteri dia tu lama dah. Lebih pada 9 bulan. Jadi doktor nak belah. Balah dia. Bawa kitab. Mana boleh. Doktor tak tanya ke kitab ni. Boleh jadi kafir kan. Gagal sebentar. Tapi tak apalah. Budaya tu sekarang ni lebih terbuka dah. Lebih terbuka dah. Orang mikir macam-macam dah. Tapi kadang-kadang tak apa nak buka molek juga ni. Bab khilaf-khilaf mazhab ni, masyarakat awam ni, dia boleh terima ya, tak ada masalah. Tapi hak belajar sikit-sikit ni, hak ada ilmu, kau ni hak duduk jadi panah hinjing ni. Ni masalah kita ni. Benda khilaf mazhabi, tuduh orang macam-macam, jangan. Benda boleh dibincang-bincangkan. Baiklah. Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat lepas, mu jangan taat pada orang kafir sebab dia tak layak untuk ditaati. Kita kata apa? Dalam bab agama, dalam bab kehidupan yang ada syariat di situ. Tapi dalam bab kerja buat awak dengan dia, kena taat lah. Ni bahaya. Maka Allah Ta'ala sebut sini, balillahu maulakum. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bahawa Allah yang memberi pertolongan kepada kamu, bukan puak-puak kafir.
Wa anna nasrahu la yusawi nasru ahadin. Pertolongan Allah Ta'ala tak sama dengan pertolongan orang lain. Pertolongan orang lain. Ini yang jadi masalah. Jadi kita dah ingat, kita kadang-kadang terlupa pada Allah. Kita duk ingat ke siapa? Ingat ke semua kekuatan ni atas dunia ni, duduk di senjata, duduk di macam-macam strategi pemula-pemula. Tapi kita sebagai seorang mukmin, kita kena ada infiru subatan wa thiqalan. Dalam ayat lain Tuhan kata khuzu hizrakum fanfiru, ambil langkah-langkah berjaga-jaga, langkah strategi, kemudian baru berangkat. Maknanya itu semua tu dalam di bawah skup arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tak salah kita buat strategi, kata duk mesyuarat apa kak, pakai gi je, Tuhan tolong. Alah. Pada itulah kata pendakwah, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kita benar tapi tak ada perancangan, tak ada strategi, tak ada nizam, akan dikalahkan oleh puak kafir yang ada strategi. Itu dalam masalah strategi. Masalah Allah Ta'ala nak tolong, kita kena ada ada dia punya SOP dia ada. SOP dia kena ikut arahan Allah, kena ikut dia punya strategi, kena ada. Baiklah, kita tengok tafsir ayat. Balillahu maulakum ay fala tuti'uhum khawfan minhum. Mu jangan taat pada kafir kerana takut dia, jangan. Au talaban linusratihim, ataupun pergi minta oleh kafir bertolong kamu, kita tinggal pertolongan Allah Azza wa Jalla. La. Bal alaikum, maka menjadi kewajipan kepada kamu an tuti'ullah, kita kena taat kepada Allah Ta'ala yang menjadi ketua kita, yang menjaga kita, yang memimpin kita, yang melindung dan memberi taufik serta pertolongan kepada kita. Bila cukup syarat, jangan takut, kita akan dapat kemenangan. Pada itulah kata orang kita hari ni banyak mikir kenapa umat Islam mudah digoyang oleh orang, mudah diperkotak-katik, dipermain-mainkan oleh orang kafir. Sebab banyak benda. Sama ada kita ni orang jujur, ikhlas, Allah nak uji, nak naik darjat kita, ataupun kita tak cukup syarat SOP tadi, maka syarat kemenangan tak tercapai. Jadi itu di antara perkara yang kita kena muhasabah sentiasa. Baiklah, kita pindah kepada ayat yang ketiga dalam siri ini. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun. Ini di antara punca kemenangan kita. Tuhan campak dalam hati orang kafir, takut. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya, dan tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Tengok nota di bawah, kata zalim di sini pertama sekali dia panggil zalimul li nafsihi, zalim pada diri sendiri, zalim kepada diri sendiri, iaitulah kafir, ataupun zalim kepada sama-sama makhluk, itu juga bermasalah. Baik, munasabah ayat ini. Setiap ayat ni ada munasabah ini. Allah SWT nyatakan bahawa Allah penjaga orang mukmin. Allah memberi pertolongan kepada orang mukmin. Siapa yang Tuhan tolong, tak ada siapa boleh kalahkan. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini, di antara, tulis ni, tanda ni pelajar, di antara pertolongan Allah yang nyata, yang jelas, iaitulah sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'. Allah kata, aku campak dalam hati puak kafir rasa gerun pada orang Islam, yang menyebabkan dia tak berani lawan. Tulis
kata-kata Kelantan, dia panggil kia. Siapa dia boleh royak kia ni orang Kelantan betul. Tahu makna kia? Kia ni macam takut lah, tak melawan. Dia tengok orang tadi takut. Itu dia panggil. Betul dah kia dah. Kia. Nak ajar kan dah kia. KIA, kia. Maknanya Allah Ta'ala campurkan perasaan gerun, takut. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata apa? Inna Allah Ta'ala basyara wa wa'ada ibadul mu'minin. Allah Ta'ala beri khabar gembira kepada hamba-hamba dia yang beriman dengan satu perkara yang jelas. Apa dia? Idkhalul khawfi wal faza'. Allah Ta'ala campurkan perasaan takut, perasaan gerun, perasaan gemetar dalam hati puak-puak kafir. Bila Tuhan campur ni, dia tak yang awal kita. Dalam hadis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Nabi sebutkan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang Allah Ta'ala tak beri pada Nabi dulu. 5 perkara ini hak istimewa Nabi. Khasa'is min khasa'isil Mustafa. Di antara ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah beri pada dia tak beri pada Nabi dulu. 5 perkara, panjanglah. Yang penting kita nak ambil tajuk kita je. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan dengan Allah campurkan ke dalam hati orang kafir gerun, takut, sebulan berjalan kaki zaman dulu. Maknanya sebulan berjalan ni, kalau dari Mekah Madinah 8 hari. Nak pergi ke Syam lah, Madinah ke Syam bulan syahr. Maknanya kita nak pergi tu, orang kafir takut dah. Tak lain tidur dah dia. Tak lalu makan dah dia sebab dia bimbang orang Islam akan mari. Bahaya ni. Hadis ni rawahul Bukhari. Kita tengok dalam kitab sirah. Dalam kitab sirah, seorang ulama tafsir nama dia Suddi. Dalam kitab tafsir ada ni. Ada setengah kata ini sebab nuzul, kita kata wallahu alam, tak sempat nak tahqiq dari sudut dia punya sanad dia. Tapi dalam kitab sirah masyhur. Waktu Nabi kita peperangan Uhud, dalam kitab ni ada cerita Uhud. Masa peperangan Uhud, sesap perang. Peperangan sudah tamat. Orang Islam bergelimpangan syahid 70 orang di medan Uhud. Abu Sufyan sudah orang panggil bertikam lidah dengan Sayyidina Umar di pinggir Bukit Uhud tu. Kita dah cerita pada siri yang lepas. Waktu dia tanya Nabi ada ke tak, Muhammad ada ke tak, Ibnu Quhafah ada ke tak, Umar ada. Semua Nabi kata jangan jawab. Bila dia kata A'li Hubal, berhala aku hebat hari ni, Nabi kata jawab, la, Allahu a'la wa ajal, Allah yang paling tinggi. Bukan berhala berapa ada kelip mata pun tak. Abu Sufyan undur ke belakang nak pergi ke jalan Mekah. Ada setengah ulama sirah kata dia nak pergi ke Bi'rul Rauha. Bi'rul Rauha ni tempat RNR. Mari daripada Madinah miqat, nak pergi ke Mekah, dia akan berhenti di Bi'rul Rauha. Kalau nak tengok lokasi Bi'rul Rauha, tengok dalam video yang nak pergi ke Badar itu, kita singgah tempat nama dia Bi'rul Rauha. Jadi dekat dengan Rauha dah lagi, dia berhenti duk memikir buat dia. Hai, silap kita ni. Silap. Muhammad sakit. Sahabat-sahabat dia sakit. 70 mati. Kita pula lagi kondur ke belakang. Patut kita serang terus Madinah. Kita lanyak. Biar tak meninggal bakar, kata orang. Biar mati habis. Paku dia kata, nadimu, nyesal. Bi sama sanakna, satu keputusan yang tak cerdik.
Yang buruk kita buat sebab kita tak lanjut Madinah. Patutnya pergi serah lalu, tapi dia undur ke belakang. Maka ketika itu mereka mula bermusyawarah nak serang balik Madinah. Nak serah balik Madinah. Dengar cerita. Malam tu Nabi SAW juga tak apa boleh nak tidur. Nabi duduk mikir, Abu Sufyan undur balik pula. Yutan balik serang kita. Maka Nabi esokkan, Nabi kita keluar arahan kepada sahabat, mari kita pergi kejar Quraisy. Kita tengok dia, kita attack dia, tengok sara mana. Itulah cerita Nabi kita keluar dari Madinah pergi ke Hamra'ul Asad. Nama tempat Hamra'ul Asad. Baru ni masa kita pergi umrah baru ni, sebelum ke Badar, anda bawa jemaah kita ni pergi ke Masjid Hamra'ul Asad. Lebih kurang dalam 20 km dari Mekah, dari Madinah ke Hamra'ul Asad. Maknanya jauh Nabi kita keluar pergi. Abu Sufyan duduk mikir nak serang balik. Tiba-tiba dia dengar Nabi datang. Pada waktu itu ada seorang baru masuk Islam, mari menghadap Nabi SAW. Dia kata, apa yang saya boleh bantu? Nabi kata, pergi ayat Abu Sufyan suruh balik ke Mekah. Jangan kacau, sebab Muhammad sudah bangkit. Kalau mu mari, teruk kamu kena. Ini dia panggil perang Sarah. Dia panggil Harbul A'sab, bahasa orang kata, perang Sarah. Jadi alhamdulillah, ada kata setengah riwayat kata, daripada riwayat Sudi kata, turu ayat ni, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Jangan bimbang Muhammad, baliklah, berehat dulu, selesaikan sahabat-sahabat yang luka-luka, kebumikan jenazah orang mati syahid, dan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b. Kami akan campur dalam hati buat kafir takut. Abu Sufyan pun berasa balik ke Mekah. Nabi kita pusing balik ke Madinah. Itulah analisa mengatakan Nabi kita tidak kalah dalam peperangan Uhud, cuma ramai yang gugur syahid. Kenapa gugur? Sebab ada yang tak dengar strategi yang disusun oleh Nabi, mereka tidak ikut, yang menyebabkan pecah tentera Islam. Mana dia kalau kata Islam kalah dalam peperangan Uhud? Tak. Kalau kalah mana boleh pergi kejar orang? Moyoklah kita. Ni boleh pergi kejar sampai Hamra'ul Asad. 20 km tu keluar daripada Madinah. 20 km jarak. Dengan ukuran sekarang lah, ukuran jalan lebuh raya. Jadi itu dia panggil kesimpulannya. Baiklah. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab kita lah. Dalam kitab nak panjang benar, buka dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Yang panjang lagi cari kitab besar lagi. Baiklah, pada jemaah sekalian, setakat itu dulu syarah kita kepada tafsir kita ayat. Balik pada ayat kita ni. Allah nyatakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Tengok. Ini dia panggil Allah nyatakan sebab. Kenapa Tuhan campurkan dalam hati kafir ni takut? Bima asyraku. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan hujah untuk dia buat benda tu. Inna sababa qazfir ra'. Sebab Allah Ta'ala campur dalam hati orang kafir yang takut, iaitulah kerana mereka syirik pada Allah Ta'ala, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah Ta'ala tidak turunkan hujah. Ini tak boleh. Maka wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka ialah neraka. Wa bi'sal masir wa bi'sa maswal zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Ni ada setengah budak Arab ni, budak-budak kita nak ngaji Arab ni, budak dia balah dengan makwa dia baca ayat Quran ni, ma'wahumun nar, makwa tu dalam neraka. Kata tolonglah budak-budak ni, dia main ayat Quran, ma'wahumun nar. Dia kata siapa dia ada makwa, orang ni pergi ke neraka. Mula-mula keluar telefon dulu, hak jenis bayar 20 sen sekali call tu. Itu dia main ayat Quran. Dia kata misqala zarratin, dia suap misqal. Kata nak suruh misqal, jalan tu sudah main ayat Quran.
Ni lah ni dia jadi main-main ayat Quran. Mari puak kafir pula tulis ayat Quran, tulis nama Allah, tulis nama Nabi hina. Kita jangan. Kita orang Islam jangan duk ajar benda-benda macam ni. Orang duk main. Nak berkelahi dengan makwa munar. Benar seorang miskal baca ayat Quran miskala zarratin. Wa man ya'mal miskala. Suruh ya call balik ya, tak usah duk main miskal. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani imanil mu'minin tu. Dalam tu dia ada senarai perkataan-perkataan, permainan-permainan yang boleh merosakkan akidah. Jangan duk gurau dengan ayat-ayat Quran orang tak main. Baiklah. Ayat ni ayat pergi ke neraka muduk main dengan makwa pula dah. Hei budak-budak, ni hak ngaji Arab ni hak tak ngaji Arab biar selamat. Baiklah. Mari kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita belajar ini insya-Allah. 5 faedah. Faedah yang al-faedatul ula. Faedah yang pertama, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, mu jangan taat pada puak kafir. Ayat ini yang pertama sekali, ayat ini kelebihan orang beriman. Orang yang betul-betul beriman, dia tidak akan taat pada kafir. Ingat molek. Tak akan taat pada orang kafir. Kita boleh berkawan dengan orang kafir, tapi bukan teman rapat. Bitanah tidak boleh. Teman setia tidak boleh. Kawan, friend, nego sekali, bisnes dengan dia tidak jadi masalah. Tak timbul isu resis, tak timbul isu orang Islam tak ajar pun umat kita suruh berkelahi. Tak ada. Semalam mana pergi kemarin majlis iftar kita buat di kampung kita ni, depan surau masjid kedai rumah Cina, seorang dia dalam kampung tu Cina, dalam kawasan dekat masjid tu dia ada kedai runcit. Kata muda azal kuat-kuat ni, speaker ada atas nara ngadak rumah Cina tu. Lepas tu dia tak marah kau, tak pernah marah. Bahkan kalau ada orang lain mari azan suara sedap, sudah semaya orang pergi beli kedai dia tanya, siapa dia best ni sedap suara. Toke tanya, siapa dia best sedap suara. Lepas tu kalau kita beli barang banyak dah kedai dia, nak apa? Ada ke apa? Dia kata ada majlis buka puasa ni ustaz mari. Tak apa. Dia sponsor lalu air batu. Ais. Maknanya harmoni tak ada masalah. Duduk kita dengan orang Islam dalam masyarakat kita tak harmoni ke apa? Pasal tu dah tak timbul pun isu panggil kafir kau tak kafir. Kita pandai ada interaksi. Tak payah duduk seminar antara bangsa lah. Seminar orang kapur pandai dah. Cara kita nak interaksi dengan non-Muslim, dengan orang kafir. Hak tak pandai tu hak mari luar. Mana? Jadi tak ada masalah. Dia kata ustaz, tapak ni surah ni asalnya hak Cina tu. Kita kata subhanallah, tapak surah hak Cina juga. Baru ni kita buat majlis Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Tapak tu hak kita nak bina masjid lah ni tu. Tapak dia daripada toke dia Cina. Kita sebenarnya alhamdulillah orang yang beriman, prinsip keharmonian dalam negara masyarakat orang Islam duduk dengan orang Islam tak ada masalah. Kecuali kalau ada provokasi, ada orang mari buat cocoh batu api, hak ni duk laga-laga akan jadi timbul resis, timbul perkauman. Kalau tidak tak ada masalah. Tapi kita kena ajarlah al-wala' wal bara'. Jangan kau itu duduk sembah cantik buka canuk dia sembah kita pergi akak tangan juga, jangan. Saya kawan-kawan. Jadi dalam bina ayat ini Allah Taala sebut, ya ayyuhal orang beriman kena ada prinsip. Apa dia prinsip? In tuti'ul ladzina kafaru, mana Allah Taala larang mu jangan taat pada orang kafir dalam perkara keagamaan kamu, jangan. Dalam perkara kehidupan kamu jangan taat. Kalau setakat budaya-budaya biasa yang tak bercanggah syariat, tak ada masalah. Boleh kita buat. Maka arahan ini Allah SWT nyatakan kepada kita supaya orang mukmin mempunyai prinsip yang mantap, yang kuat, yang tidak bercanggah dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Mesti kita dengan orang kafir tegas. You boleh berkawan dengan air, tapi dalam masalah ini kita ada prinsip kita. Kalau dia ajak kita pak budaya dia ke, pesta-pesta dia ke, yang terlibat dengan pemujaan dewa-dewa, kita kata lah. Tak lagi. Ini bukan.
Kita tak lagi sebab itu agama. Itu agama. Kena hati-hatilah, jangan duduk main mudah-mudah gitu boleh. Maknanya kalau kita nak berkawan dengan orang kafir, biar ada prinsip, biar ada dia punya SOP yang dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, at-tahziru minasyirki, amaran daripada terjebak dengan syirik. Terjebak dengan syirik. Pasal itulah Allah Ta'ala sebut, sanulqi fi qulubil ladhina kafaru bima asyraku. Dengan sebab dia syirik, Allah campak ke dalam hati mereka takut kepada orang Islam. Maka segala kerusakan di atas dunia ini punca daripada syirik pada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang syirik ni orang yang tidak mendapat pertolongan Allah. Siapa yang terjebak dengan syirik, maka gugurlah amalan dia, gugurlah segala perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi orang syirik ni biasa dia takut, dalam keadaan ketakutan. Allah Ta'ala tak letak dalam hati dia ketenangan, maka menyebabkan dia jadi dalam syirik. Baru ni ada anak buah dengan sahabat kita. Kalau tuan-tuan pergi Kota Baru, tolong cari sahabat saya ni, nama dia Muhammad Gana. Pernah jumpa? Kena pergi cari. Pejabat dia, kerajaan Majlis Pembandar Kota Baru bagi satu pejabat dekat dengan Masjid Muhammadi. Dia panggil Dataran Hijau. Pejabat ni khas untuk Muhammad Gana dakwah pada non-Muslim, orang putih, orang hitam, orang berapa mari. Nak berdebat pada pelawat. Tak pergi Kota Baru cari tu. Saya cari tai itik saja, cari itik Kobagul ni, cari Muhammad Gana dia kata. Bagai dakwah. Dia cerita sebelum dia masuk Islam. Dia ni klasik kapal, dia kerja kapal. Mari daripada negara dia ni sampai ke Bangkok. Lekat situ. Bila dia jumpa Islam, dia berubah. Bini dia tengok pelik ni. Pelik lah. Balik tak mabuk. Balik dengan muka senyum, bersih. Kalau balik comok. Engkau dia nak balik semaya maghrib, basuh muka kan, mari uduk balik. Akhir kali dia kata dia ni berubah, dia masuk Islam. Tengok. Panjanglah cerita, nak dengar cerita pergi cari mamak. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut ini, punca ketakutan itu mari daripada syirik kepada Allah SWT. Jadi kalau orang betul-betul beriman, orang ini dalam keadaan aman, sebagaimana dalam jaminan Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang betul-betul beriman, tidak campur aduk iman dia dengan syirik, dengan zalim, dengan mana syirik, mereka dalam keadaan aman. Ini ayat dia. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil tahzir minasyirki, amaran jangan sekali-kali kamu melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian yang ketiga, tulis nombor 3, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, iaitulah sanulqi fi qulubi. Tuhan kata, aku akan campakkan ke dalam hati. Maknanya perkara ini tajaddud. Mana kalau Tuhan dah campak ke dalam hati Abu Sufyan pada masa peperangan Uhud, nak lari balik ke Mekah, Allah akan campak lagi dalam hati pokok kafir. Mana-mana kafir bila berdepan dengan orang Islam yang betul-betul SOP jaga, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka juga akan lari. Mereka juga akan takut. Jadi kita kena ingat bahawa walaupun kita duduk di akhir zaman, kalau cukup syarat, pertolongan Allah Ta'ala akan mari. Orang kafir akan takut. Tapi waktu mari zaman Tatar dulu, waktu umat Islam telah ditimpa penyakit wahan, kita dah baca dalam siri lepas ke hadis, asabahumul wahan, telah menimpa katakan penyakit wahan, penyakit hubbud dunia wa karahatul. Pada ketika itu dalam kitab buku sejarah kata orang Islam terlalu penakut, terbalik pula.
Orang kafir ni lalu dia tengok orang Islam, mau nak gimana? Begitu. Mu tunggu sini. Jangan pergi lain sebab aku nak pergi ambil pedang, nak pancung kepala kamu. Tak lari. Nak kata lebih pada ayah daging. Ayah daging ni kalau kita lepas keluar daripada raga dia tak lari, duduk nyemek situ. Dia tahu dah kawan tu nak pergi ambil senjata, dia pergi mu lari je dah. Kalau tak lari pun kena pukul juga, baik lari. Mudah jadi kita selamat. Nak katanya siapa peringkat kepondanan yang melampau, siapa tak boleh lari. Dalam buku sirah kita. Kalau kita baca mengalir air mata kita tengok lemahnya. Jadi sekarang ni dia panggil patutnya orang Islam ni bila kita taat kepada Allah Taala sanulqi, benda ni akan berjadi berulang, kata orang tajaddud, berulangnya peristiwa itu apabila cukupnya syarat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita yakin orang kafir akan takut. Orang apa ni akan takut pada kita sebab apa? Sebab Allah akan beri pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian dalam ayat ini juga Tuhan kata bima asyrak, tulis nombor 4. Nombor 4, bima asyraku ay ba al ba'u lis sababiyah, sebab apa Tuhan akan berganya, Tuhan akan beri perasaan takut dia ni, sebab Allah Subhanahu Wa Taala campurkan dalam hati sebab mereka itu syirik. Dia kata dilalatu ala anna ar-ru'ba iza kan yulqa, bila Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati buah-buah kafir ni, dia akan jadi takut, dia akan jadi gerun, dia akan jadi gemetar pada orang beriman, tak boleh lawan. Ini sangat penting. Sangat penting kepada kita, iaitulah ada pertolongan Allah yang kita tak nampak. Ana selalu cakap tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita belajar kitab ni, lama dah tak tunjuk kitab. Nama dia Perisai Muslim. Siapa dia dah ada Perisai Muslim ni baca. Yang tak ada Perisai Muslim boleh ambil PDF. Kita wakaf. Cari dalam web www.dartaibah.com, bawah tu dia tulis PDF. Perisai Muslim percuma, sila ambil dan sebar-sebarkan. Alhamdulillah. Jadi Allah SWT ajar kepada kita supaya kita sentiasa beriltijak ila Allah Ta'ala, doa biar Allah Ta'ala mantapkan apa ni perjuangan kita, kemudian dia akan campur ke dalam hati buat kafir itu rasa takut, rasa gerun nak berkelahi, rasa tak mau nak lawan. Tadi anak kata di antara doa yang diajar dalam Perisai Muslim ni apa dia? Doa bila kita masuk rumah, bila kita nak keluar rumah, kita nak, semua tu kunci besar keselamatan rumah kita. Dia kata saya 3 mangga, pintu gate besar mangga sekali, grey mangga pula, pintu kayu kunci lagi. Kita kira tak masuklah pencuri dah. Tapi kalau Tuhan tak campak dalam hati dia, tak nak masuk rumah orang ni, dia boleh mikir kot lain pula. Tingkap belum ada grey, kot atap boleh masuk. Tama-tama sekarang ni rumah atap hak je ni. Ni atap batu ni, atap apa dia panggil ni? Kau boleh tolak-tolak. Mudah ya Syekh. Orang nak masuk. Yang besarnya bila Tuhan tak gerakkan hati dia tu nak masuk. Itu yang mustahak. Itu yang kata pertolongan Allah. Habis tak payah kunci ya. Itu ikhtiar, kena kunci juga. Jangan tak kunci. Baiklah. Jangan duk ceramah kat kita sikit-sikit kita selingan. Yang terakhir, yang kelima, tulis ma lam yunazzil bihi sultanan, banyak perbuatan kita ni Allah Taala tak beri bukti, tak turun dalil. Maka di sini kita orang beriman nak buat apa saja dalam kehidupan kita ni mesti berpaksikan kepada dalil. Pastikan kepada dalil. Jadi kalau ada dalil, ada sultan bermakna hujah. Sultan dengan makna al-hujaj, makna hujah. Ada dalil, buat. Dalam bab perkara-perkara ibadat. Tak ada dalil, tak payah. Ni sehari dua ni orang sebar poster Nabi suka makan tembikai. Orang Indonesia panggil semangka. Tembikai. Jadi ada orang apa kita. Dia kata, Ustaz, betul kalau ada hadis ni Nabi makan goni? Kata ginilah, lo ni musim panas. Tembikai pula manis-manis lo ni. Makanlah dulu, baca bismillah baca makan.
Lepas tu, pas ni papah gaya ni kita cari dalil ada ke tidak. Kalau benda halal makailah, tak ada masalah. Yang kita duk sibuk cari dalil ni dalam ibadat. Pasal itulah kaedah yang diterima pakai oleh sebahagian orang, tak dipakai sebagai orang. Dia apa dia? Al-aslu fil ibadati tawakuf. Asal, tulis ni punya kaedah. Al-aslu fil ibadati, asas kepada ibadat kita ni tak boleh buat kecuali ada dalil. Kenapa mau buat ni? Nabi buat. Kenapa kamu buat ni? Apa ni? Ada dalil. Quran ada, hadis ada, sunnah ada. Tapi al-aslu fil asya, asal dalam bab kehidupan halal sehinggalah ada dalil yang melarang. Tengok sempit. Pintu ibadat sempit. Tak boleh buat kecuali ada dalil. Pintu kehidupan luas, semua benda boleh buat kecuali ada dalil yang melarang. Allah. Nak makan apa saja, makan. Yang asalkan tidak mabuk, tidak memberi mudarat, silakan. Sehingga dilarang. Kalau dilarang, macam arak, benda mabuk, bangkak, itu hak nak ada. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkas. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat peperangan Uhud dalam siri yang akan datang insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah sempena dengan, jangan lagi dengar. Sempena dengan malam ni, malam 27, maka nasihat kita kepada kita sendiri, kepada para jemaah saya yang ada di depan mata ini, kepada jemaah yang ada di alam maya, di antara arja malam yang sangat diharapkan, tengok dalam risalahnya ada. Di antara malam-malam yang sangat diharapkan berlakunya Lailatul Qadar, iaitulah malam 27. Di antaralah. Tu teori kata malam 25, tak usah pakai teori. Habis lepas pada 27 ni, malam esok tanya mari pula kita kempen ayat lain pula. Yang pentingnya kerja ustaz ni, kempen orang supaya hidupkan 10 malam terakhir tiap malam. Jangan jadi pelemah semangat. Ni dak. Teori mari teori. Ibn Rajab kata, kalaulah malam ni malam Jumaat, malam tu qada. Habis malam esok orang tak gila lah. Ustaz kata di ahli motivasi, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Bukan semua hak kita tahu, hak kita jumpa maklumat dalam kitab tu dicerita belakang kepada orang. Kita cerita dalam bab akademik, dalam bab ilmiah, kajian boleh, tapi nak cerita public yang menyebabkan orang lemah semangat, no. Jangan. Jadi itu penting. Jadi malam ni, malam 27, ambillah buat persiapan rapi dengan kita baca Quran, dengan kita ibadat, dengan kita sedekah, dengan kita buatlah perkara-perkara baik. Kalau kita ibu kita masih ada tapi duduk jauh, telefonlah 2-3 minit. Assalamualaikum ibu, apa khabar? Sekurang-kurangnya lah, minta maaf, minta restu. Ini di antara Nabi SAW, dia hidupkan malam 10 malam ni dengan semua keadaan. Bukan kata dia semaya sampai buka lagi saja. Dia ada baca Quran, dia ada istighfar. Jadi kita ambillah peluang-peluang yang ada ni. InsyaAllah, kalau ada orang nak anjur makan colek ke malam ni, kata tangguh malam ni, malam 27 ni orang tak main colek-colek ni. Orang duk main tahajud, orang main iktikaf, orang main munajat, orang main tadabbur. Itu yang kita bagus. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, di antara perkara yang kita boleh juga masuk dalam agenda kita ni, iaitulah infak. Kita boleh infak, kita boleh sedekah kepada tempat-tempat yang telah kita pilih. Di antara sedekah yang besar, iaitulah kita usaha masukkan dalam tabung pembinaan Masjid Ad-Da'wah di Jepun. Sangat-sangat mustahak untuk dihidupkan. Tuan-tuan boleh cek lah. Admin kita dah masuk dah dalam grup-grup, nombor-nombor akaun tu. Yang penting malam ni, di antara tempat-tempat yang kita senaraikan, Masjid Wakayama, nombor akaun Maybank 5621 0669 8737 Satu lagi jangan lupa, masjid tempat kita sendiri. Di kampung saya ni, kita sedang usahakan sebuah masjid. Nama dia Masjid Sayyidina Umar bin Khattab. Yang orang masjid, orang mari siap dah. Dia kata nak tanya ngajar tu akak selalu mudah. Nak suruh orang apa. Akaun dia Bank Rakyat, nombor 11
0202 7834. Berapa lagi nak buh? Buh belakang lah mana ada tu. Ya, yang pentingnya malam ni 100 sini, 1000 sini. Nya cukup lah tu. Nah, satu lagi masjid. Iaitulah masjid Darul Hikmah nama dia. Masjid Darul Hikmah, nombor akaun Maybank 563028628032, dan jangan lupalah juga di poster-poster yang kita bagi tu sudah adanya nombor akaun Yayasan Pondok Sungai Durian. Jangan lupa. Ni ada setengah orang komen. Dia kata Abu Anah ni setiap minggu duk jaja nombor akaun orang. Hak pondok dia tak royak. Hak pondok dia ada yang mau tahu dah, hati kita tak bagi tahu tu. Jadi insya-Allah malam ni malam arja, malam yang sangat diharapkan berlakunya Lailatul Qadar, kita cuba senaraikan yang kita nak buat. Yang pertama sekali, solat maghrib berjamaah. Solat maghrib berjamaah dan ba'diyah. Solat isya berjamaah dan ba'diyah isya 4 rakaat. Kemudian tarawih 20, jangan lari. Kemudian balik, situlah kita mula akaun berjalan, baca Quran, tadarus Quran, istighfar, zikir banyak-banyak. Kemudian bangun tahajud pula. Di akhir malam kita witir. Insya-Allah mudah-mudahan kalaulah terjadi malam Lailatul Qadar malam ni, besar pahala kita insya-Allah. Insya-Allah. Tapi malam esok tak payah dah. Malam esok kita kena buat kita kapal lain pula. Ini jadi penting bagi kitanya 10 taharrau Lailatul Qadri fi 10 akhir, carilah malam Lailatul Qadar 10 terakhir. Sebab gini, semalam 27 dah di Mekah. Tidak malam 27 Mekah. Maknanya kalau kita 27 dah malam, lepas dah kita ni. Jadi pasal itulah kita 10 akhir ni semua sekali kita kena buat. Beza sana, beza sini. Maknanya kita kata, oh semalam Mekah dah. Malam ni sini. Gak betul semalam kita tahajud dah, tak rugi. Jadi tak ada kerugian. Siapa dia hidupkan 10 malam terakhir, dia tidak rugi sama sekali. Siapa dia pilih-pilih, dia dalam keadaan bahaya. Siapa dia tak pergi langsung, dialah manusia yang rugi. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa dia terhalang daripada mendapat Lailatul Qadar ini, itulah orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.